sekali hari ini sempena dengan Hari Anti Rasuah. Kita akan berbincang mengenai dengan Hari Anti Rasuah Antarabangsa tahun 2022 dan alhamdulillah ada penonton. Di Rampai Pagi hari ini kita telah pun menjemput narasumber kita ni yang akan sama-sama membincangkan mengenai dengan perkara ini dan memberikan maklumat kepada auda penonton semua, penonton setia Rampai Pagi. Dan alhamdulillah di studio kita telah pun menjemput Yang Mulia Haji Nur Rashikin Haji Mat Saleh, merupakan seorang penyiasat khas kanan bahagian pencegahan rasuah. Apa kata kita terus saya sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah ya. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Haji Nur Rashikin kerana sudi datang ke studio Ramai Pagi untuk memberikan mengenai dengan Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2022. Jadi sebagai mukadimah ni Puan, mungkin boleh berkongsi kepada kita ya bertepatan dengan sambutan Hari Anti Rasuah ini, mungkin boleh berkongsi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan definisi rasuah ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton Rampai Pagi. Jadi alhamdulillah pada hari ini 9 Disember 2022 Biro Mencegah Rasuah diberi kesempatan oleh pihak Radio Television Brunei untuk berkongsi kepada auda penonton mengenai dengan sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2022. Jadi sebelum saya memberikan berkongsi dengan auda penonton mengenai dengan sambutan ini, seperti yang Intan tanyakan tadi, saya inginlah berkongsi dengan auda penonton mengenai dengan definisi rasuah. Jadi rasuah itu untuk secara umumnya adalah merupakan satu perbuatan memberi atau menerima suapan sama ada dalam bentuk kewangan atau bukan bentuk kewangan sebagai imbalan atau ganjaran bagi melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas seseorang itu. Jadi sini saya juga ingin berkongsi mengenai dengan kuasa penyiasatan Biro Mencegah Rasuah, di mana kami pegawai-pegawai Biro Mencegah Rasuah telah pun diberi mandat dan tanggungjawab seperti yang terkandung di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 untuk kami menjalankan penyiasatan mengenai dengan kesalahan-kesalahan di bawah akta tersebut, seperti bukan saja menerima ataupun meminta rasuah, termasuklah kesalahan menghadapkan dokumen ataupun tuntutan ataupun resit yang diketahui mengandungi keterangan tidak benar atau tidak betul, salah laku dalam pejabat awam dan juga pegawai awam yang mempunyai harta yang tidak terjelaskan ataupun tidak sepadan dengan pendapatan. Selain daripada itu juga kami diberi kuasa untuk menyiasat prescribed offences di bawah Hukum Kanun Jenayah Penggal 22 dan Perintah Kastam 2006 serta menyiasat kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan pembersihan wang haram, money laundering, di bawah Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 ataupun Criminal Assets Recovery Order. Ya, jadi itu dimasukkan dengan rasuah ya, iaitu suatu perbuatan memberi atau menerima sebarang bentuk suapan sama ada dalam bentuk wang atau bukan wang sebagai imbalan ataupun ganjarannya bagi melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang. Betul. Jadi kalau tadi boleh berbalik Hajah Nur Rashikin pun Hajah mengenai dengan Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Tadi telah pun diterangkan ada penonton mengenai dengan rasuah, apa definisi rasuah. Dan kalau tadi boleh memfokuskan perbincangan seterusnya mengenai dengan sambutan ini. Sambutan Hari Rasuah Anti Rasuah Antarabangsa tahun 2022. Mungkin boleh diterangkan lebih lanjut mengenai dengan sambutan ini. Silakan. Okey, terima kasih dengan soalannya. Jadi untuk pengetahuan para penonton, Hari Anti Rasuah Antarabangsa ini disambut pada setiap 9 hari bulan Disember, which pada tahun ini jatuh pada harian hari Jumaat, alhamdulillah. Jadi semua negara ahli kepada Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang rasuah akan memperingati tarikh deklarasi United Nations Convention Against Corruption, dan yang sambutan ini sebenarnya telah pun mula disambut pada tahun 2005. Jadi tarikh ini adalah sangat penting kerana ia menandakan pencapaian negara-negara ahli dalam pelaksanaan Undang-Undang Antarabangsa pertama menentang rasuah. Jadi dengan penerimaan UNCAC sebagai Undang-Undang Global memerangi rasuah, sehingga November 2021 sebanyak 189 buah negara termasuk negara bersalam telah pun menjadi negara ahli kepada konvensyen tersebut. Jadi negara bersalam untuk pengetahuan penonton telah pun menandatangani konvensyen ini pada 11 Disember 2003 bersama dengan 95 buah negara lain di Merida, Mexico, dan pada 2 Disember 2008 negara bersalam telah pun meratifikasikannya. Jadi
objektif sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa ini adalah antara lainnya adalah untuk meningkatkan kesedaran dan juga kefahaman orang ramai mengenai dengan gejala jenayah rasuah yang merupakan satu isu global dan juga peranan konvensyen ini dalam menentang dan mencegah rasuah. Dan untuk pengetahuan juga, tema sambutan pada tahun ini memang cukup signifikan, iaitu UNCAC 820, Uniting the World Against Corruption, ataupun 20 tahun Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Menentang Rasuah menyatukan dunia dalam menentang rasuah. Jadi tema ini pun menekankan bahawa dunia negara-negara berdunia ini bersatu dalam sama-sama menentang rasuah untuk pembangunan, keamanan dan keselamatan negara. Rasuah seperti yang tadi diketahui memang satu jenayah yang boleh membantutkan pembangunan negara, menjejaskan ekonomi dan mewujudkan masalah sosial masyarakat hingga menggugat keamanan sebuah negara. Jadi dari segi keselamatan pula, rasuah boleh menyebabkan konflik, mempengaruhi sistem perundangan dan jenayah semakin berleluasa. Itu dia perkongsian telah pun diberikan. Di antara tema pada tahun ini ialah UNCAC Act 20, Uniting the World Against Corruption, ataupun dalam bahasa Melayu 20 tahun Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Menentang Rasuah, menyatukan dunia dalam menentang rasuah. Jadi kalau tadi boleh lanjutkan soalan kepada Yang Mulia Hajah mengenai dengan Hari Anti Rasuah ini. Mungkin kalau boleh diberikan kepada penonton Rampai Pagi untuk hari ini. Di antara program yang telah pun disusun, saya percaya banyak sudah yang telah disusun oleh pihak komiti, pihak daripada pihak Puan untuk aktiviti biro untuk sambutan Hari Antarabangsa Anti Rasuah. Silakan. Okey. Alhamdulillah memang Biro Mencegah Rasuah secara lazimnya memang setiap tahun memang membuat perancangan dan menyusun program yang khusus untuk sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa ini, yang kami memang memfokuskan untuk penglibatan ataupun penyertaan orang ramai dalam sama-sama memberantas rasuah di negara Darussalam ini sempena dengan sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Jadi dalam persediaan sambutan ini memang kami juga Biro Mencegah Rasuah akan mengadakan secara lazimnya majlis bacaan surah Yasin dan tahlil di Kubah Makam Diraja, serta kami menjalinkan kerjasama dan berkolaborasi dengan sektor kerajaan, media dan institusi pengajian tinggi dalam mengadakan sambutan ini. Jadi untuk tahun 2022 Alhamdulillah, sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa telah pun dimulai dengan bacaan surah Yasin dan tahlil di Kubah Makam Diraja dan diselajurkan dengan Majlis Doa Selamat yang diadakan pada kemarin 8 hari bulan Disember di bangunan Ibu Pejabat Biro Mencegah Rasuah di lapangan terbang Lama Brakas. Dan juga program seterusnya yang kami susun adalah mengenai dengan khutbah Jumaat. Alhamdulillah. Jadi BMR pada setiap tahun juga akan berkolaborasi dengan Jabatan Ahli Ulama Masjid, Kementerian Ahli Agama dalam membacakan khutbah Jumaat yang berkaitan dengan rasuah di semua masjid dan surau di negara Darussalam. Ini pun adalah salah satu pendekatan pencegahan rasuah kepada orang ramai, di mana dengan bacaan khutbah Jumaat ini dapat lagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman orang ramai tentang bahaya rasuah dari perspektif Islam. Kemudian pada esok hari Sabtu 10 Disember 2022, BMR akan mengadakan majlis pelancaran dan pemberitaan program Training of Trainers. Program ini merupakan satu inisiatif ataupun pendekatan pencegahan baharu BMR, yang mana BMR akan mengadakan bengkel kepada semua kepada peserta yang terdiri pada sektor awam, swasta dan badan-badan awam tentang kesalahan-kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Jadi peserta yang akan menghadiri bengkel ini akan kami lantik sebagai focal person di jabatan ataupun syarikat masing-masing untuk mereka ini pulang menyampaikan taklimat pencegahan rasuah kepada rakan sekerja mereka di jabatan masing-masing. Dan juga mereka ini akan sebagai rujukanlah jika ada masalah di kefahaman mengenai kesalahan rasuah, mereka ini tertempat sebagai rujukan. Jadi insya-Allah program ini akan dilaksanakan, diungkayahkan pada awal tahun 2023. Jadi untuk tahun ini juga seperti tahun lepas, Alhamdulillah, Biro Mencegah Rasuah sekali lagi menjalinkan kerjasama dengan bahagian radio, Jabatan Radio Television Brunei untuk mengadakan kuis radio sempena dengan sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa sebagai salah satu program untuk penyertaan orang ramai. Jadi BMR berpendapat bahawa
melalui Quiz Radio is a good platform untuk kami memberikan dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai dengan BMR dan langkah pencegahan, termasuk tajuk kesalahan-kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 171 dan juga paling penting cara melapor kepada BMR. Jadi dalam kesempatan ini BMR ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Radio Televisi Brunei kerana memberi kesempatan dan juga atas kerjasama yang diberikan untuk kami mengadakan Quiz Radio. Dan untuk pengetahuan penonton juga, 4 stesen radio yang kami pilih untuk mengadakan Quiz Radio ini ialah Harmony FM, National FM, Pelangi FM dan juga Pilihan FM. Ya, jadi itulah antara program-program yang telah pun disusun bersempena dengan Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Dan seterusnya ni Puan Raja mungkin boleh berkongsi, mungkin ada lagi ni program lain yang diadakan bagi memberikan lagi sambutan Hari Anti Rasuah ini. Okey, alhamdulillah memang ada lagi. InsyaAllah program seterusnya yang akan kami lakukan tapi pada tahun depan ialah dengan membukakan peraduan mencipta video pendek pencegahan rasuah yang kami bukakan untuk penyertaan orang ramai. Jadi tujuannya pun adalah untuk melibatkan penyertaan orang ramai dalam sama-sama menyebarluaskan, menyampaikan mesej anti rasuah selain daripada menyerahkan lagi yang mencengkil bakat lagi dan menyerahkan kreativiti diorang ini. Jadi yang pentingnya kami ingin mengetahuilah sejauh mana kefahaman mereka tentang kesalahan rasuah dan bagaimana mereka mendeliver dan mesej itu kepada orang ramai. Jadi insya-Allah bahan video pendek ini akan kami jadikan sebagai bahan taklimat pencegahan rasuah, bengkel dan juga jerayawara. Ya, jadi itu antara programnya pada tahun 2023 iaitu adanya peraduan mencipta video pendek pencegahan rasuah yang akan dibukakannya penyertaan kepada orang ramai pada tahun hadapan. Alhamdulillah. Cukup padat sekali sebenarnya di antara aktiviti yang telah pun dirancang oleh Biro Pencegahan Rasuah. Mungkin kalau boleh diambil kesempatan ni untuk bertanyakan kepada Puan, di antara inisiatif yang telah pun dilakukan oleh Biro Pencegahan Rasuah dalam menentang rasuah di negara berniaga Darussalam ni, silakan. Okey. Memang Biro Pencegahan Rasuah sebagai sebuah badan penguatkuasa undang-undang memang tugas utama kami adalah menyiasat dan juga langkah pencegahan juga. Jadi melalui kedua fungsi ini BMR menjalankan siasat menentang rasuah di negara ini. Jadi antara langkah pencegahan rasuah yang telah dilaksanakan oleh BMR adalah seperti menyampaikan taklimat dan bengkel pencegahan rasuah kepada sektor awam, swasta dan juga badan awam, jerayawara pendidikan pencegahan rasuah, membukakan peraduan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini tugas membentas rasuah ini orang bukan sahaja dipikul oleh BMR tetapi kami memang menggalakkan dan mengalulukan serta memerlukan kerjasama daripada orang ramai untuk sama-sama terlibat dalam membentas rasuah. Jadi tugas membentas rasuah ini bukan satu tugas yang mudah tapi cukup mencabar, tapi bukanlah penghalang untuk orang ramai untuk sama-sama dengan BMR untuk membentas rasuah. Jadi di sini BMR percaya dengan adanya kerjasama yang erat dengan orang ramai dan juga penglibatan orang ramai boleh membantu pelaksanaan tugas membentas dan pencegahan rasuah ini dengan lebih berkesan. Jadi dalam hal ini setiap golongan masyarakat atau sektor negara ini boleh memainkan peranan masing-masing dalam membantu Biro Pencegahan Rasuah dan membantu mencegah rasuah dengan mengamalkan budaya kerja berintegriti, mematuhi peraturan dan undang-undang, tidak terlibat dengan rasuah dan paling penting melaporkan rasuah. Ya, itu adalah peranan orang ramai dalam menangani rasuah ini. Dan seterusnya Puan Najaya mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita mengenai dengan pencapaian Biro Mencegah Rasuah dalam sama-sama usaha menentang rasuah pada tahun ini. Okey, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya ingin berkongsilah pencapaian BMR pada tahun 2022 dari segi pencegahan rasuah. Jadi dari sudut pencegahan rasuah, alhamdulillah jumlah taklimat yang telah kami berikan kepada orang ramai dari Januari hingga 30 November tahun 2022 adalah sebanyak 60 taklimat dengan keramaian sebanyak 3,169 orang peserta yang terdiri daripada 41 sesi bersama dengan sektor kerajaan, 14 sesi bersama dengan sektor swasta dan badan awam dan 5 sesi bersama institusi pendidikan. Dan bagi bengkel pencegahan rasuah pula, alhamdulillah kami telah manage orang mengadakan sebanyak 6 sesi bengkel dengan keramaian 233 orang peserta. Alhamdulillah. Mungkin kalau boleh ditanyakan kepada Puan Hajah sebagai soalan terakhir, seruan barangkali kepada orang ramai khususnya yang menonton menyaksikan Rampai Pagi hari ini yang hendak Puan kongsikan. Okey, alhamdulillah juga dalam kesempatan ini bersempena dengan sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2022, saya inginlah bagi pihak Biro Mencegah Rasuah menyuruh sekali lagi kepada orang ramai agar sama-sama membentas rasuah di negara ini. Jadi mari kita ni bersatu menentang rasuah, jalankan peranan AUDA sebagai rakyat yang sentiasa mendukung hasrat kerajaan dalam menjadikan negara Darussalam ini sebuah negara yang bebas daripada rasuah dan melaporkanlah jenayah rasuah
tidak terlibat dengan jenayah rasuah dan sentiasa menegakkan integriti. Kita boleh bertrust dan hentikan rasuah. Jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin berkongsi dengan audio penonton cara bagaimana audio penonton boleh melaporkan jenayah atau bagaimana orang ramai boleh melaporkan jenayah rasuah ini kepada BMR, iaitu dengan cara datang sendiri ke pejabat Biro Mencegah Rasuah, sama ada di Ibu Pejabat ataupun di cawangan kami di Kuala Belait, melalui telefon, email, persuratan ataupun berjumpa dengan pegawai kami yang sentiasa bertugas setiap hari. Jadi untuk makluman semua, identiti pelapor dan pemberi maklumat adalah dirahsiakan dan lindungi di bawah bab 30 Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itulah tempat kalau kita ingin melakukan mengenai dengan kegiatan rasuah ini. Jadi peranan orang ramai penting ya dalam sama-sama menentang rasuah. Jadi kita sebagai individu, sebagai orang ramai ini, kita harus mengamalkan budaya kerja berintegriti, mematuhi peraturan dan juga undang-undang, tidak terlibat langsung dengan rasuah dan melaporkan rasuah. Sekiranya tahu ya adanya kegiatan rasuah ya. Betul, dan nombor telefon yang Auda boleh hubungi telah pun dikongsikan tadi, dan maklumat maklumat akan dirahsiakan sebenarnya. Maklumat yang menelpon kepada pihak Biro Mencegah Rasuah. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian hari ini, penonton. Semoga mendapat sedikit manfaat daripada perkongsian ini. Tadi telah pun bercerita mengenai dengan rasuah, Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2022, dan seperti yang dikongsikan tadi, kita ini mempunyai peranan yang cukup besar sebenarnya untuk membebaskan negara kita ni, negara Brunei Darussalam, daripada aktiviti rasuah, dan juga sama-sama tadi menentang aktiviti rasuah sekeras-kerasnya. Baiklah, daripada Rampai Pagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita ni hari ini yang berkesudian untuk menyirikan lagi Rampai Pagi hari ini. Yang mulia Puan Haji Nur Rashikin Haji Mat Saleh merupakan seorang penyiasat khas kanan bahagian pencegah rasuah. Terima kasih Puan Haji. Sama-sama, alhamdulillah. Jumpa lagi. InsyaAllah.